Sabtu 2 Mei 2020 bersamaan 9 Ramadan 1441 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 8 Borak Kosong. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama kami. Borak Kosong adalah segmen perbualan live stream mengenai isu semasa dan topik menarik pada masa kini. Setiap minggu kami cuba menyampaikan perbincangan menarik dan relevan kepada pendengar bersama ahli panel yang berbeza. Jangan lupa untuk like page Genesis Hideout untuk mengikuti perkembangan dan sesi live gaming setiap hari. Hari ini kami ada segmen yang menarik serta berinformasi yang akan membawa anda balik ke zaman perdebatan di sekolah dahulu. Antaranya adalah topik yang ingin kami fokuskan adalah mengenai pengalaman persekolahan di asrama dan perbezaan ia dengan sekolah harian di kalangan masyarakat kali ini. Anda dialukan untuk menyertai sesi perbualan ini dengan menyertakan komen di stream kami. Sesi ini dibawakan khas kepada anda oleh Oryx, Your Smart Home Solution, dan dihostkan oleh saya yang ditemani oleh panel Cheng, Chong Wei dan Sarah. Hai guys. Hai. How are you? Hola. Selamat puasa ya semua. Selamat berpuasa. Bukan nama sebenar. Ini Semua adalah bukan nama Borak sebenar. Kosong. Semua bukan nama sebenar. Sebenarnya risau benda yang tu. So saya ingin mulakan segmen ini dengan apa kita cakap pasal MCO lah. Senang cerita. Kita tahu mulai minggu depan banyak bisnes dah start mula ni dah boleh start beroperasi, tapi mengikut panduan guide daripada SOP. SOP based on Ministry of Health sendiri kan. Tapi yang banyak yang jadi topik perbualan hangat adalah mengenai isu interest tu. Korang ada dengar tak? Ya, pasal BNM tu kan. Pasal Biar U-turn tu. BNN U-turn tu. Yes. Itu antara topik panas sekarang. Sangat panas sekarang. Sebab ramai netizen ingat mereka tertipu. Tapi Betul. Tapi saya pula terfikir macam kenapa dia pergi percaya kepada bank sendiri. Yang tu kan. Tu pasal bank kot. Bank memang tak boleh percaya lagi bab pembayaran ni yang tu. Dia orang tak boleh nak charge dekat you punya pembayaran loan, memang dia charge kat you punya interest fee. Even kalau you beli rumah pun, yang the first few years yang you bayar tu adalah you bayar interest dia, bukan you bayar dia punya loan kan tu. Sebab bank obviously dia nak dapat balik duit dia kan. Kan tu. Nak rolling. Betul. Tapi kan, from my point of view lah kan, I don't know lah sebab kita tak tahu the backstory of it lah. Tapi most likely sebab because MCO kan economy is not doing well. Jadi most likely kita punya company lah, negara punya cash reserve pun making dah very low tau. So I think government dah taking drastic measure. Dia orang pun dah cuak lah ni. Sebab tu tiba-tiba dia buat balik U-turn suruh bayar balik semua ni, dan tiba-tiba suruh orang masuk kerja kan. Out of the blue kan, sebab kata extend PKP sampai 12 Mei. Tapi tiba-tiba announcement semalam 4 Mei ni dah boleh kerja lah. Most of it dah boleh kerja lah, masuk office semua. So yang spark debate antara orang semua lah. Tapi Chong Wei, kau kena masuk kerja ke? Aku belum lagi. Belum lagi? Belum lagi lah. Aku punya management tak cakap apa-apa lagi. Diorang mesti tengah bincang. Tapi kalau ikut aku diri sendiri, kalau boleh aku tak nak balik lah. Takut tu. Sebab dah area rumah aku dengan office aku dekat red zone tau. So macam betul juga aku kan. macam release aku swimming in a pool of virus macam tu. Sebab red zone. Rumah aku dengan office aku dalam red zone area. Dah masalah. Dah masalah lah. Dia boleh ketengahkan lah isu tu. Kalau let's say management cakap kau kena masuk kerja ke apa kan, kau boleh cakap lah, mention benda tu. Tapi yes. Tapi itulah, I was hoping management aku dia consider it lah. Dia sebab kalau kau tengok yang PM-nya speech malam, dia cakap kalau yang government-nya sektor lah, dia government staff yang kena balik Isnin ni, dia cadangkan dia cadangkan kalau boleh semua work from home unless betul-betul perlu je pergi office kan, baru pergi office. Betul? So far akunya swasta lah, company aku swasta. So management tak cakap apa lagi, tapi aku harap bos aku consider fikir macam tu lah. Sebab kalau job scope aku ni tak payah duduk office pun tak apa, boleh buat kat rumah je. And it's been proven masa PKP period ni lah, fasa 1, 2, 3 ni kan kita work from home. Memang proven aku ni kerja memang boleh duduk kat rumah, boleh buat kerja. And kalau dulu lah, kalau sebelum PKP pun kerja aku
aku tak duduk office sangat. Aku dengan job scope memang banyak keluar jumpa orang. Mm-mm. So that's another point yang aku akan gunakan. Sebab aku dengan job scope memang jumpa orang. And sekarang kita tak boleh jumpa orang, kita kena social distancing. So Yes, for betul tu. myself tak gunalah aku balik office. So tapi kalau aku faham lah, ada some macam aku punya colleague yang memang kena pakai software atau komputer yang dekat office je ada. Boleh access pakai wifi dekat office je. Server ke, kau nak access server ke, kalau kat perlukan ni. rumahnya internet dia tak boleh access that particular software whatever dia orang kena lah. Itu lain case lah yang tu. Kalau Sarah pula, kau macam mana Sarah? Kau pun kena masuk jugalah ke ada Macam aku tak, sebab so far manager aku macam dah mention diorang still nak proceed kita hanya dengan work from home. Lagipun kita orang pun macam boleh je kerja tanpa face to face sebab semua still kat komputer kan. Cuma macam training, meeting yang penting-penting tu still buat online, cuma dia macam verbal dengan virtual ni dia lagi macam kadang-kadang ada benda tak dapat nak cash lah, tapi kita nak macam mana, kita dah limited kan. So proceed paling kurang pun diorang nak maintain sampai 12 hari bulan. Tapi for now memang takkan lah, memang diorang macam okay just stay work from home je. nak ikut lah basically, nak ikut apa yang PM cakap 12 Mei tu lah kan tu. Sebab tempat kita orang pun kat KL Central. So KL Central tu pun sendiri Ui, dah itu memang bahaya tu. Dia antara tempat first yang kena cluster semua. macam serah diri tau kalau pergi office sekarang ni. Macam serah diri macam okay aku nak kena kan. So, tak boleh lah macam tu kan. Tapi nak buat macam mana tu. Tapi even PM pun dia ada mention juga, dia cakap based on economic side, the country actually losing about 2 billion per day. Yeah. 64 billion total sekarang. 64 billion. So in a way that's what aku rasa lah, sebab yelah tak ada cash reserve apa, Malaysia dah lu negara kan, that's why dia buat U-turn tu. So aku tak nak lah blame diorang sangat, but still lah it's memang actually this MCO ni is very how to say PM memang sangat in a way kesian, dia kena buat choice nak selamatkan the people atau selamatkan ekonomi. So dia kena choose antara one of it. So I think dia sekarang at the moment dia nak buat balance lah, nak selamatkan orang, sekarang dia nak selamatkan ekonomi, but the sad truth is memang kau kena pilih salah satu. Ada selamatkan ekonomi, selamatkan big company. Big company tu diorang pentingkan tu sebab Kocok-kocok dia. minyak lagi. Tapi nak buat macam mana, itu yang benda kita kena face tu kan. Ya tu. So tapi nak cakap banyak pun aku tak ada ilmu sangat pasal mengenai BNM ni. Tapi yang aku nak tahu, dia ada bagi tahu tak terms bila dia cakap hari tu kita boleh loan boleh ditangguhkan yang untuk especially purchase hire loan kan, benda macam tu. Dia ada mention tak hari tu? Kalau dia ada mention, aku rasa benda ni akan jadi lain pula kot kan tu. Dia paling lama dia orang akan tangguh sampai September tahun ni, which is September ke Oktober, yang 6 bulan daripada tarikh MCO kita start tu kan. So 6 bulan diorang boleh tangguh. So kalau diorang proceed 6 bulan, mungkin daripada situ orang sebenarnya dah boleh saving macam 6 bulan lah daripada dia punya bayar duit rumah ke, duit kereta kan. Tapi bila dah jadi macam ni, mungkin diorang kena plan diorang punya Yelah, kalau kau nak tangguhkan bayaran, aku rasa daripada orang, memang orang akan look forward to kereta tau. So kereta ni orang bukan keep lama pun. Loan dia pun biasa orang ambil kereta 5 tahun ingat tu. Paling-paling pun 10. Yeah. That's why dia ni. Tapi bila dia cakap macam ni, mungkin banyak rasa terkesan juga, cakap interest ni sebab mungkin based on interest compounded kan. Tapi mungkin dia distribute so throughout dia punya payment, macam rest of payment lepas daripada yang 6 bulan ni kan tu, supaya tak terasa sangat. Tapi still tu, kalau interest, kalau kereta kau mahal, interest tinggi, kena juga tu. Kau akan rasa juga. Betul. Kalau bayar setiap bulan kan. Kalau yang kena terminate, macam tiba-tiba kena terminate tu kan, kesian lah sebab dia orang estimate habis MCO ni mungkin Julai ke Jun kan. So boleh ada masa cari kerja. Kalau dapat bulan start dah kena cari duit balik, kesian lah, nak cari kerja bukan senang. And even some companies pun bukan offer termination punya package kan tu. Betul. So basically kau memang helpless lah kalau bab tu. But at the end of the day, kita kena belajar daripada ni. Kita cakap jangan percayakan bank. Okay. Setuju, tu paling setuju. Selain daripada itu, kita ingin, okay, kalau anda, kalau para pendengar
ingin voice out diorang punya opinion, korang boleh pergi ke link yang kami share di description dan juga di komen stream ini untuk ke Borak Kosong Confession, di mana anda boleh suarakan pendapat anda boleh suarakan pemikiran apa yang anda tengah fikir. Anda tengah suka someone, anda tak suka pasal politik, anda tak suka government, just suarakan, kita akan cuba bahaskan di segmen Borak Kosong yang seterusnya. Untuk segmen Borak Kosong ini, sebenarnya kita dapat idea untuk talk about boarding school sebab based on one of the confession yang kita dapat di Genesis Hideout Confession. Dia suggested untuk talk about experience dekat boarding school. Tapi apabila saya tengok banyak respons lain juga, macam-macam perangai orang sekarang. Semua macam sifat ni dan perasaan ni. Itu Hi Admin, percaya tak dengan takdir? Memanglah percaya. Kau dah. Kita kena percaya benda tu. Tak ada aku iman pun. And then one point macam lost kejap ni. Itulah. Ada juga yang cakap apa, kenapa susah nak faham lelaki ni, apa yang diorang nak sebenarnya. Kami perempuan. Mesti lah perempuan, tahulah. Saya tak pasti lah itu. Aku pun react kat benda ni. Aku rasa macam kadang-kadang susah juga. Susah nak faham lelaki. I feel you, Stis. Setiap orang dia ada macam secret, deep dark secret diorang tau, yang diorang takut nak beritahu orang. So yang ni sebab diorang boleh remain anonymous, dia boleh lah. Berani jangan. Kita tak nak diorang keluar. Tak berani lah. Nampak muka, nampak nama. Tak, kita pun guilty macam tu juga lah. Kita pun sama juga. Betul juga kan tu. Tapi tak apa kan, dah ada orang dah confess kat situ. Banyak orang confess kat sini. Tapi ni confession ke-10 pula. Hari tu Ustaz terbaik. Boleh tak lepas ni invite Ustaz tu lagi kali ni, tapi pasal kisah-kisah Nabi yang menarik, lagi-lagi time Ramadan. Thank you. Memang boleh pun. Tapi kita akan ubah sikit our approach. Sebab minggu depan Borak Kosong akan ada an episode pada hari Jumaat pagi tu, di mana kita cuba delve into ayat-ayat Al-Quran. Apa makna di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang kita biasa baca. Kenapa kita kena baca? Kita berdasarkan tafsir, different types of tafsir dan juga hadis. And itu untuk segmen Borak Kosong minggu depan pada hari Jumaat pada pukul 8. And then another confession dari opinion juga, best social media, I love Twitter. Yes, saya rasa kalau Twitter, kalau nak voice our opinion, memang terbaik lah compared to Facebook, sebab Facebook banyak sangat ads. Itu je. Tapi kalau nak buat benda lain, Facebook actually banyak lagi tools. Betul. Tapi opinion wise, I think Twitter lah yang lagi boom lah, how to say. Lagi orang banyak pakai. Betul tu. And then tapi yang intrigue saya ialah satu confession ni, di mana ada all women have this subconscious fantasy of taming a wild man. Siapa tu? Mungkin kita tak sama. Subconscious fantasy of taming a wild man. Apa maksud kau? Macam lelaki ni semuanya wild ke? Macam mana? Saya tak rasa begitu. Aku pun tak rasa juga. Itu mungkin perempuan tu control freak ke macam mana? Aku tak pastilah ya. No. Tahu gila. Aku rasa dia banyak tengok movie ni. Dia tengok movie ni. Betul. Probably lah, banyak tengok movie. Probably banyak tengok movie, yes. Pengaruh. And then yang antara yang paling best adalah, jika cinta itu dicukai, akulah pembayar cukai paling tinggi. Yes. Apa cringe. Terima kasih kerana memberi confession tu. Kita banyak mak jiwang ini bukan mak jiwa, ini mak motor terus kan tu. Membayar cukai paling tinggi. Aku tak faham lah. Tapi cukai kat mana cinta tu? But in a way, kau kreatif tau siapa yang post ni. Itulah. So they think of two ways lah. Either cringe ataupun kreatif lah. So I will give, for me kreatif jugalah. So macam okay, power. Creativity. Creative way. Betul. Dan yang lepas lockdown ni, aku nak kahwin. Life is too short. Mungkin bagus juga lockdown ni sebenarnya, sebab dia open up tu orang-orang yang cakap kahwin sekarang je. Sekarang online je kot. Betul. Kahwin online. Tapi ada yang tengah viral sekarang, dia kahwin online tau. Lepas tu dia pergi rumah wife dia. Macam Oh ya, aku nampak. Aku rasa macam mana logik dia? Oh, mungkin proses kahwin depan-depan tu tak boleh, kena go through online. Lepas tu dia pergi nak tak nak kena jumpa kat wife dia.
Oh tu. Allah. Mungkin kena ni kot. At least aku rasa as long as but dia I- meet requirement okay kot. Itulah aku rasa dia nak nak proses tu di approve kena online juga, Hmm. tak boleh buat daripada depan. Itulah. Ke dia jumpa sebab dah nikah online kan dah sah kan. So dia I don't know, maybe dia excited kan nak jumpa lah isteri dia. Don't know. Tak sabar. Tapi itu mungkin kalau lepas dia dah meet requirement in terms of like the past 14 days dia tak rasa sakit. Aku rasa kan. And dia punya wife tu pun dah inside the same county or the same daerah ke tu kan. So tak ada masalah kot itu rasa kalau macam tu. Mungkin lah, cuma cara dia spread out the news tu orang rasa macam pelik lah. Orang rasa macam dia ni kenapa lah pula nak kena pergi drive jumpa wife kan. Patut Tu more. boleh buat tapi tak payah nak post ke. Tu kan salah, macam ada menteri yang post keluar tu kan salah kan. Buat senang je. Kira point call ni serupa tak yang nikah online lah. Betul kan? Betul ke? Member nak buat senyap-senyap sedar kan tu kan. Buat senyap je. So orang lain tak akan rasa macam dia boleh buat, aku pun nak buat. Macam tu. So mulalah start chain reaction dia. Seorang buat add up. Tunggu tak boleh. Minggu Baik depan So kau kena buat lah Sarah. tak ada lah. Benda semua boleh tunggu. Benda boleh tunggu. Betul. Benda boleh tunggu. Tapi life too short. So macam mana? Kalau kes yang Confessor 24 ni mungkin untuk dia Dia fikir luar jangkaan tu. Yes. Berfikir Dia dah terlampau 34 hari duduk kan. So dia macam aku tak boleh lah, aku nak decide kat. ke dah lama sangat kot. Maksudnya macam aku dah bertunang berapa tahun dah ni macam tu kan. Sampai sekarang aku tak ni, tiba-tiba kena pula kan tu. So macam alang-alang tu. Boleh. Tapi jokes aside, kahwin ni is a serious matter lah. So kalau dia betul nak kahwin, make sure dia ada cukup financially stable semualah. Aku matang lah. Matang lah. Tak guna ke? Aku nak kahwin, tak kisah siapa, kat mana, bila. Jangan je kahwin lah. Kan nak kahwin kan. Tapi ini ada yang best juga. Kita move on to yang 31 di mana dia cakap pendapat mengenai peniaga kecil tak boleh berniaga tetapi fast food semua boleh je. Dia lagi bulan Ramadan ini. Jadi saya rasa ini satu masalah juga dan juga kerajaan tak ketengahkan problem ini awal-awal kan tu. So dia cakap big businesses boleh buka, yang small businesses tak boleh kan tu. To be more exact lah kan. Dia yang business ni, dia kalau nak buat bisnes, dia kena ada kedai bangunan. Dia tak boleh yang jual tepi jalan. Dia kena ada physical yang legal je. Yang betul-betul store kedai lah. Tak boleh buka kedai tepi jalan macam pasar ke bazar semua. So in a way kesian juga sebab kadang-kadang yang I can say lah, experience aku soalnya yang sedap-sedap famous ni lah yang kedai tepi jalan semua kan. Aku jual kuih semua ni. Tapi diorang tak boleh jual sebab diorang tak ada kedai yang bangunan kedai-kedai. So hanya orang yang ada kedai je boleh buka. Aku tak risau tu dah. Aku risau macam barang basah. Since pasar pun tutup. So orang-orang yang biasa jual kat pasar ni, barang basah, buah ke apa ke, takkan semua nak beli kat supermarket kan tu. Aku pergi supermarket, aku tengok pun ayam dia aku tak selera. Itulah. Macam aku pergi pasar pasar aku tu diorang akan sanitize 2 minggu sekali. So macam mula-mula aku macam paranoid lah nak pergi ke tak kan. Tapi macam kau lah, aku pun tak suka beli barang yang basah tu dekat supermarket. Mungkin lah orang kata fresh, tapi aku lagi macam prefer daripada pasar. Oh okay. Dia ada check tak before kau masuk tu? Oh tak ada orang jaga. Tapi diorang memang akan tutup lah. Tapi sebab how to say, it's proven jugalah pasar ni baik sebab kalau kau tengok berita especially this one week kan, banyak gila pasar kat Taman Megah lah, kat KL semua dah kena tutup dah. So macam kesian jugalah. But I understand sebab aku macam aku cakap lah, I think most of us kalau beli barang basah kita suka pergi pasar. Kalau beli makanan suka makanan yang biasa-biasa kan. So macam kesian. And in terms of orang yang berniaga tu pun, soalnya orang yang tak ada kedai-kedai ni yang jual tepi jalan ni, diorang sebab maybe tak ada revenue untuk beli kedai lagi lah apa kan. Tapi that's why dia buka gerai tepi jalan tu. Tapi sekarang diorang dah tak boleh jual langsung makanan. Diorang memang
cut off terus lah dia punya daily revenue dia. So macam Dia lagi Ramadan kan, di mana most people akan dapat most of their punya revenue untuk diorang spend time raya ke apa ke. Tapi itulah nak buat macam mana. nak buat macam mana. Nasib raya tahun ni pun cancel. And kau tak boleh buat apa yang tu. And then yang ni memang strict lah. Semua confession selepas ni dia strict. So di mana confession 32 orang cakap kalau tak mampu kahwin puasa, betul. Betul. Tapi ni bulan Ramadan pun saya masih terfikirkan serius. Saya tak puasa ke? Yang itu saya tak tahu. Itu hal kau dengan Tuhan. Kalau kau tak puasa. Boleh je fikir pasal dia, tapi jangan buat yang ekstrim lah. Jangan layan nafsu tu sangat. Yes. Gila mengaji. Dia ngaji. And kita move on to more a serious confession di mana ada confession 35 dia cakap I feel like killing myself and see no point of living anymore and got no talent, no true friends and I have lived my life the way people want but everything seems against my way in the end. Apa perasaan kau mengenai confession ni? Ini agak serius sebab dia bercakap pasal suicide yang tu kan. And based on reply yang kita dapat pun daripada post ini pun banyak orang dah cuba memberikan hala tuju untuk bantuan di mana dia boleh call Malaysia Suicide Hotline ke ataupun just trying to be a friend to this particular person yang tu, and hope they are still living their best life yang tu, ada semangat lagi untuk hidup. Macam mana kita nak try to be friend kalau kita pun tak tahu tu siapa? Mungkin orang tu macam just be an open book lah yang tu. Kalau dia dah confess kat sini, mungkin dia akan tengok siapa yang akan bagi attention, mungkinlah siapa yang akan react kat dia punya post ni. So bagi kita, if dia datang personally dekat kita cerita, mungkin kita kena terima secara terbuka. Macam tak judge dia lah kenapa. Mungkin dia ada thoughts dia sendiri yang kenapa dia sampai nak kena bunuh diri. Macam tu lah. Kita kena fikir dia punya side of story lah. Janganlah terus judge. Terus judge. Setiap benda mesti ada two side story-nya kan. So kita kena tahu why dia fikir like that in the first place. And actually tak boleh salahkan juga orang yang depressed ni, tak boleh salahkan dia sebab kita manusia kot, kita punya feelings. Everyday kita go high and down. So macam kadang-kadang kita tengok ada kawan kita yang hari ni aku sedih lah, aku ni. Ni ada kawan kita yang tegur pula, alah poyo lah kau saja attention seeker semua kan. Aku rasa Kau je tu Jopi. mana ada. That's not the way lah. Please jangan buat yang tu Kalau Jangan kawan buat kau, yang tu lah. unless kawan kau tu asyik cakap, that means dia memang attention seeker betul lah dengan tu. Tapi kalau dia jenis yang jarang cakap, tiba-tiba dia cakap, dia luahkan kat kau, tiba-tiba face to face ke yang tu kan, dia cakap something tu, then try to be a good listener kan, understand dia punya side of things yang tu, understand dia punya feelings kan tu kan, try to be there for them. Atau yang confession 35 ni aku nak shout out lah tu Haris sebab dia bagi hotline tu semua ni, banyak orang react tau to this post. So siapa yang post ni, I hope you see this post lah. Maksudnya banyak orang yang caring lah dekat sini. So I'm proud lah of this group, boleh kata. Betul. Kita kena care sesama each other sebab kita semua adalah saudara. Dan juga kita move to post 38 di mana dia tanya macam mana kita nak be positive kalau kita just discover yang kita didiagnose oleh with incurable disease yang akan be getting worse each and every day. Ni pun serious matter juga weh, sebab macam contoh sakit kan, kita tak pun tahu dia akan datang. So yang comes to my mind biasa cancer kalau getting worse each and every day kan dengan tu kan. Tapi mungkin dia kena diagnose dengan COVID ke, aku tak tahulah dengan tu. kita tak tahu kan sebab tak macam tahu. But it's kesian lah. I mean because kita I don't know lah, myself I tak pernah went through like this situation lagi, tapi it's very hard lah. I boleh bayangkan lah, it's very sedih juga. Tambah lagi kau tahu berapa lama lagi kau boleh hidup macam tu doktor. Kita dah tahu kita punya harus say expiry date kita tau. Expiry date. Oh betul kan. Kita dah tahu kita punya timeline. Macam sekarang kita tak tahu apa-apa. That's why kita macam okay, kalau yang orang dah tahu kan, itu sedih lah. And to be positive, I think look at the bright side lah.
see at least hopefully orang yang post ni still ada, you know, they still have their own family, still ada maybe ada parents dia, siblings dia, and ada friends dia kan. So aku rasa my advice to this guy yang post ni, live your life to the fullest lah. Yes, betul lah. Make a bucket list. Since kau dah tahu kau punya ni kan, make a bucket list apa yang kau nak buat selama ni. Macam movie bucket list kan, kau tahu tak movie bucket list lah. Tahu Morgan Freeman dengan ni. Sebab diorang dah tua semua kan. So diorang buat bucket list, so they live their life to the fullest lah. So I think maybe at least you will live a happy life jugalah. Itulah Kena try. At the end, ajal maut tu Allah yang tentukan. So mungkin doktor cakap dia 6 bulan, tapi dia ada lagi masa setahun. Tapi dalam hati aku rasa orang ni macam dia copy paste daripada drama pun ada tak? Macam So banyak sangat ni plot drama dalam ni, aku tak faham. aku rasa mungkin PKP ni tengok movie kan. So Ya, betul tu Hafizi, Cici Kamarue. Your life is a holiday. Gitu. Thank you for that. Gitu. And then another one yang good one is that the 40th punya confession di mana all of my relationship ended due to the same problem, lack of communication. I always give my best but somehow it seems not enough. It makes me question whether I am the problem. You know. Kalau lack of communication, aku rasa boleh tukar line. You mobile teruk. Jangan pakai mobile lah. You mobile memang teruk. Ni aku nak quote saudara Izzat Hisham kita, Cheng ni. Siapa suruh bercinta? Siapa suruh bercinta? Apa komen tu kan? Betul lah tu. Kan dah broken. Kan dah broken. Siapa suruh cinta? Duduk diam. So tak nak broken yang cinta tu tak? Betul. tiba-tiba crash confess macam mana? Janganlah layan. Tak ada terus. Boleh je macam tu. Jokes aside, still problem lack of communication. So I think kau dah tahu kan, point dia lack of communication. So next time kita improve lah. So our second, maybe contoh kalau this is your first love kan. So second love kita dah tahu what's our masalah from the first love. The second one kita kalau first improve. love tak ended lagi? Tapi ni all my relationship. So maksudnya mungkin dia dah ketiga, keempat. That mean in a way dia kena improve herself. Dia dah tahu dah lack of communication. So patutnya the next love dia kena improve dia punya communication lah. Silap dia sendiri yang masalah. Memang dia cakap pun ni kan tu, mungkin dia masalah ke apa kan. Tapi aku nak cakap kalau kau dah banyak sangat relationship kan tu kan, kau stop je lah. Take a break. Betul, jangan bercinta. Okay lah, I mean valid lah Izzat punya. Tapi sebab dia cakap, it makes me question whether I'm the problem. Maybe dia tahu dia yang masalah. So dia lah kena improve. The next one sepatutnya lah. Izzat tulis, yes you are the problem. Lepas tu ya, kita ada komen 52. Kau single, aku single, jom R couple. Itu semua. Penggunaan aku di dalam bentuk AQ dan Rempit gila lah. R dari segi satu letter je tu. Couple. KAPEL. Ada biarlah, rempit pun manusia juga. Diorang pun ada feeling juga. Betul. Diorang bebas. Dan paling last sekali kita untuk suarakan feeling diorang. Kita akan ke confession yang ke-46. Rindu kerajaan BN #RKBN. Ini satu isu yang ada. No comment. No comment. Ya, betul tu. Ya, saudara Hafizi pun dah komen dah. Yes, try tune down some of the ego and try to be more empathic. If you are triggered by this comment, then definitely yes. Di dalam apa yang tadi yang pasal communication in terms of relationship itu. Kita akan jawab beberapa komen sekarang ni. Betul tu. Izhar Razi, terima kasih kerana bagikan 10 star kepada kami. Yang tu. Adi Hani, ini soalan Adi. Nanti aku jawab. Okay, and then kita move on to our topic for today, which is asrama versus harian. Yang tu. Yes. And ada sebab kenapa kita pilih ahli panel kita hari ni. Salah satu sebabnya diorang dah endeavour ataupun experience both the side of sekolah di berasrama dan juga sekolah harian gitu. So
pandangan diorang mungkin lebih objektif kepada orang yang hanya spend lifetime dia sekolah harian ataupun spend lifetime dia sekolah asrama sahaja. Ingat tu. Tapi banyaklah kita nak cuba bincangkan mengenai ini. Korang, apa pendapat korang mengenai perbezaan kita ada asrama, kita ada harian yang ni? Korang rasa patut kita macam centralize tak? In terms of like kita punya persekolahan, semua harian kat tu. Tak ada asrama je ke? Ataupun asrama ni reserve untuk private school saja ke? Ataupun certain types of ni? Okay lah, untuk aku punya personal experience lah. Sebab aku 3 tahun sekolah harian, 2 tahun asrama kan. Actually dua-dua ada pros and cons tau. Okay. Betul. Dua-dua ada advantage dia and maybe disadvantage juga. Tapi aku like to see ada positive side first lah. Okay. Harian apa aku perasan lah. Harian sebab kau everyday duduk rumah and then pergi sekolah dan balik rumah terus kan. So kau spend maybe a half day of your life kat sekolah je. Kalau kat asrama kau akan the whole maybe 1 month kau tak balik rumah, the whole of your day tu dekat sekolah je tau. So kalau kau nak pergi mana ke, nak buat apa pun semua Kau start kat situ. Kau start kat situ je. Okay. So kalau macam harian kau boleh more freedom lah. Bila kita boleh cakap harian more freedom. Kalau kau zaman-zaman jahat sikit lah kan, ponting sekolah ke, sisi ataupun macam familiar. Mana ada tak. Ini aku tengok based on experience aku tengok orang. Okay. Harian ni kau mau bebas tau. Which is Lagi best. Best side. Best. Okay, boleh kata best tapi bad side dia kau akan sebab kau more freedom. So kenapa tak? Kalau kau ni kau boleh ponting, boleh keluar sekolah. Kan. Selalu yang orang ponting biasalah Kan. yang paling standard is koko kan. Koko kan hari Rabu kan lepas sekolah. Orang lepas sekolah petang mana pergi sekolah dah, sebelum pergi sisi semua lah, apa duduk rumah je kan. And selalunya sekolah dia punya koko pun cikgu je tak kisah je. So macam Yelah cikgu sama yang kena handle benda tu kan. Betul, cikgu yalah, cikgu pun penat kan, faham juga. Tapi yalah, so kau akan mau buat macam ni. Kalau asrama kau nak ponting mana? Ponting paling ponting pun kau pura-pura sakit duduk kat ward dekat asrama tu je. Pura-pura baring je. And kau tak boleh, kau tak boleh pergi mana-mana sangat lah. Freedom kau tak banyak sangat. Tak boleh nak lari kalau nak ponting sekolah, nak ponting kelas. Nak ponting koko, nak ponting prep, kau nak lari mana? Cikgu boleh masuk je bilik kau asrama tu, panggil kau terus. Tapi in a way bagusnya you will discipline yourself lah. Ni satu benda yang aku mengaku. Kalau duduk asrama, kita akan more disiplin. Aku rasa lah, kita akan more disiplin dan how to say, berdikari. Kita akan more berdikari. Sebab dulu kalau duduk harian, biasalah duduk harian rumah, ada washing machine. Tu pun kadang mak yang basuhkan semua kan. Makan. Ni zaman sekolah. Alah, kat sekolah masak bukan sendiri pun. Yelah, makan DM. Sekolah makan DM kot. Tapi sekolah kau kena basuh baju sendiri. Mana ada Dobby kot. Tak? Tapi tak ada kau tak Dobby kalau kau, tapi kau kena masukkan baju sendiri dalam mesin semua, sidai baju sendiri semua. Dobby. Kan dryer ada. Bukannya hassle sangat pun. Kan dryer ada. Tapi dia berdikari. Kalau kat rumah, chances of kau tak buat langsung tau benda tu. Semua benda parent kau buat. Tak agak. Kita tolong mak bapak kat rumah. Alhamdulillah. Habis, bukan semua orang. Tapi yang aku tak suka, aku nak cakap ni pasal segregation in terms of basically sekolah ni pun ada kasta. Di mana kita ada SBP, kita ada SBT, kan? Kita ada sekolah agama, sekolah menengah, sekolah agama biasa, kita ada sekolah menengah agama persekutuan lah, apalah, kita ada sekolah harian biasa, SMK. Tapi semua sama. SRK lah, apalah, SJKC lah, apa tu. Tak sebab bila kita ada in terms of like different types of school ni kan, macam tu. Different school dia dapat different amounts of money tau, support from kerajaan. Kan tu kan. Especially kalau kau SBT semua kan. Which aku rasa macam tak adil juga. Sebab yang perlukan pertolongan sekolah yang underperform ni. Sebab tu diorang underperform. Betul. Sebab diorang budget pun tak ada nak buat something yang tu. So itulah segregation itu kita boleh tengok lah daripada sekolah pun macam tu lah. So kau boleh expect lah bila kau kerja nanti macam mana. Sadly, I think
dalam kerja pun macam tu juga. Kerajaan macam kita baru cakap tadi kan pasal MCO kerja balik, ekonomi semua. Kerajaan banyak nak bantu all this company besar apa? Nak save the Capitalism lah. That's the sad truth. So and we can see why masa dah besar pun macam ni, sebab masa kecil pun kita dah go through macam tu kat sekolah. Macam kau cakap tadi. Tapi biasa kat sekolah dulu kita tak perasan tu benda ni kan tu. Yalah, kita tak rasa sebab kita student je, tapi yang the people who are running the school lah, which is the adults during that time lah. But when we think, bila kita fikir balik macam, kenapa dia buat macam ni macam tu. Patutnya dia orang macam treat all schools the same kan tu. So in that way dia orang boleh just have a much linear data in terms of school improvement, kat mana dia orang boleh improve kan tu. So tak kena macam orang categoriskan, tak naklah masuk sekolah ni budak dia macam ni, tak naklah masuk sekolah ni kaya masuk sekolah ni lah. Kan dia macam elite school kan. Macam sekolah yang dekat Putrajaya tu kan macam elite-elite. Kita kan asrama biasa kan, comparison daripada segi asrama tu pun dah lain. Ada mengatakan bajet. Ya, sebab ada sekolah berasrama yang baru, ada yang sekolah yang lama. So baru bangunan dia baru lawa sikit lah. Yang lama tu kau tahulah macam mana semuanya. Ghetto sikit lah. Betul tu. Tapi kita boleh differentiate juga, macam salah satu aspek yang kita boleh differentiate is different macam mana nak kata learning curve dekat sekolah harian biasa dengan learning curve dekat sekolah berasrama penuh kat tu. Macam based on korang punya pengalaman kan, dekat sekolah harian biasa kan learning curve dia macam mana, macam cikgu dia punya expectation terhadap student macam mana tu, dia punya exercise kepada student dia bagi macam mana tu. Kita boleh tengok lah perbezaan itu. Especially aku, bila aku form 4, akhir form 4, form 5 yang tu aku keluar sekolah, pergi sekolah harian biasa kan, aku boleh tengok cikgu bila dekat sekolah harian dia tak adalah fokus sangat tau in terms of student ni punya ni. Tapi dia pandai agihkan fokus dia tu. Macam dia nampak student tu yang student jenis yang hustle, memang rasa macam nak belajar tu, dia akan pergi ke situ ke. Ataupun student yang bagi more effort pada dia cakap tu. Sebab bila kau kat sekolah harian biasa, kau punya amount of student dah berbeza tau kan tu. Instead of 30 orang satu kelas, jadi 40, ada yang sampai 50. Sekolah harian lagi ramai tu. Ramai gila dia budak. Ramai tu. Sumpah ramai. Aku pun suka buat tengok. Masa aku lulus sekolah harian, satu tingkatan tu ada dalam 8 ke 9 kelas. Ingat aku. Ramai gila tu. Ramai gila. Itu pun zaman yang sekarang punya aku dengar cerita lagi ramai. Kita ada sesi sekolah petang, sekolah pagi. Sekolah petang, sekolah pagi kan. Serabut tu. Serabut. Saya cakap kalau asrama, kita semua dalam satu area kan, the whole day kan. So cikgu kan most likely akan kenal kita tau. Satu kelas tu cikgu akan kenal one of by us, they will know us more. Kalau harian, kalau jenis student yang duduk diam, duduk belakang-belakang ke apa semua kan, cikgu bukan kenal pun, dia bukan kisah kau pun. Cikgu kenal pun yang banyak masalah. Kenal yang banyak orang yang interaktif dengan cikgu tu lah. Yang buat hal sendiri cikgu tak kenal. At least asrama cikgu akan tahu jugalah. Nak tak nak dia kena tahu juga sebab kelas kecil yang tu lagi satu kau spend most of your time kat situ. Sebab after sekolah pun kau spend time dengan budak tu juga. Macam bapak tak ada orang lain ke? Bosan gila tu. Bapak bosan gila komuniti dia. Tak berkembang. Muka sama je setiap hari kan. Muka sama setiap hari, belajar sama je. Tapi bila nak tengok balik kan, ada ke perbezaan in terms of result? Bila kita study balik dengan budak-budak, bila kau ada different learning curve, macam tu yang kau agakkan kepada budak kan, macam untuk ada ke perbezaan in terms of performance budak tu bila dia jawab exam? Aku rasa kalau dia depends on jenis student tu. Kalau student tu jenis yang dia ada self discipline kan, maksudnya kalau dia nak study, dia study. Dia masuk asrama ke harian, dia boleh perform lah sebab dia tahu aku kena study, aku nak score dalam exam ni. Tapi kalau student yang easily influenced by others, maksudnya dia ikut kawan, dia punya circle of friends. Kalau let's say kawan dia teruk, dia pun teruk lah kan. Orang yang senang influence ni, dia depend juga. Kalau aku boleh kata lah kan, this is my personal story lah, sebab ni soalan ni sangat subjektif. Ini personal story aku lah. Masa aku sekolah harian tu, aku
macam malas. Aku malas belajar lah senang cerita. Masuk asrama pun malas belajar agak. Tapi Yang kau seorang curi. Personal experience. Tak jadi question dia. Sebab kalau masuk asrama, sebab kita ada prep kan. Prep malam lah. Lepas sekolah prep, weekend pun prep. Kadang-kadang aku pun Benda setiap masa nak prep kan. memang kita tak suka. Tapi kadang bila aku nampak budak-budak yang belajar betul-betul belajar time prep kan. Masa zaman LK semua aku macam, oh shit, dia buat homework tu. Aku rasa macam intimidated lah. Tak boleh ni, aku nak buat agak, faham tak? Ego kan. So in the end, aku pun Influence orang. Lain macam ego kau. biasalah. Aku Ego tengok selalu menang. aku tengok budak buat kerja, aku terus ni. Orang cakap, biarlah dia habis, nanti kita pinjam lah. Itu bila dah kenal kawan tu lah. Masa first masuk kan. Kau kena work smart tau tak? Work smart dengan work hard ingat tu. Learn what you can, not what you need to. Betul. Itu aku percaya juga. Itu masa awal masuk lah. Lama dah kenal semua perangai. Okey lah. Dah tahu dah siapa budak pandai kan. Kopi dia je lah. Kopi lah budak pandai tu. Bukan. Tapi kan macam aku pernah terbaca lah satu benda yang cakap sebenarnya SBP ni kalau kau tengok kan yang dia basically dia prep budak tu bukan untuk learning sangat kadang-kadang. Dia macam kerah. Dia kerah kau untuk how to be good at answering bila exam. So end up benda tu sangat tak berguna bila life skill. Sebab Betul. macam mana kau nak hidup dengan jawab exam ingat tu. So Betul. budak end up semua macam nak jawab ni, tengok pattern. Yang tu, tengok pattern soalan. Actually zaman kita ni education system, zaman sekolah kita lah kan. I think kita betul cakap kau, kita banyak menghafal je. Itu kan belajar pun hafal je formula semua kan sebab dia dah set up. Kita spoon feed pula sebenarnya. Memang setiap tahun berulang. That's why aku I don't know budak zaman sekarang, but masa zaman before MCO ni lah, zaman yang PH sebelum ni ke apa kan, diorang kata nak try tukar education. Kan education system kita dah tukar kan budak sekolah kan. Kan ada PMR apa semua sekarang kan, dipanggil apa dah. Sebab I think dia nak try yang betul-betul implement boleh pakai untuk kerja lah. Sebab zaman kita memang mengakulah kan, zaman kita memang zaman hafal je tu. Hafal je lah formula ni macam mana ni, sebab every year keluar soalan yang sama je, tukar-tukar sikit je. So I don't know sekarang punya education system macam mana, sebab aku pun tak ada anak pergi sekolah lagi. So tapi Belum buat anak kan cuy. Adik kan ada adik. Salih lah kena puasa lah Jeng. Nafsu. kepuasan ni Ramadan ni, so kena puasa wajib. Tapi learning in terms of learning curve tu kan, bila ada juga orang cakap macam budak asrama ni pun kadang-kadang kalau kau di-train untuk dijawab untuk exercise ni, ada juga yang dia mulalah kes isu-isu, ada yang kita pernah baca soalan bocor lah, apalah, itu sebab apa, part of Mana ada examiner yang semua tu sekolah apa, cikgu daripada sekolah asrama juga yang tu. So macam diorang mula see bias towards apa benda tu. So macam basically kau tak test pun student tu sebenarnya. Kau macam test, kita jadi macam prisoner lah kan tu. Hamba terperangkap dalam sistem tu. Slave to the education system. Bila kau fikir balik, do you actually learn anything kan? Unless So kau kita ni betul-betul sebenarnya minat slave tu. masa sekolah tu. Kita sentiasa slave. Kita hamba kepada Allah. Boleh tukar topik ni. Tapi nampaklah tu, kau nampak segregation tu bila kau kat sekolah harian, kau cara pembelajaran dia lain kat tu. Kat sekolah asrama cara pembelajaran dia pun lain kat tu. Lain sangat. Macam aku dulu, aku ingat dulu aku tak nak masuk asrama pun, aku tak apply pun masuk asrama ni. Tapi ada, aku tak apply. Macam mana boleh masuk? Ada Tu pasal cikgu sekolah rendah aku. Anak menteri Bukan. Cikgu anak menteri. Anak menteri. Kau ada connection dengan Zahid Amidi ke? tak ada. Boleh. Mula-mula aku memang tak nak masuk asrama sebab bagi aku duduk asrama nanti kena bully, nanti kena jadi budak pandai. Sebab aku ni tak adalah yang brilliant student pun. So bila aku rasa masuk asrama ni rasa macam mungkin banyak saingan kan. Tapi end up bila bincang dengan parents aku, asrama pun dekat je 15 minit je dari rumah. So memang aku try je lah. Kau nak tak nak masuk je lah kan.
Padahal aku dah apply macam nak cari proper asrama penuh, proper sekolah menengah biasa lah. Tak nak yang sekolah menengah dekat rumah aku ni. Aku cari yang macam Bagus sikit lah. bagus sikit lah. Tapi tu Tak tak jumpa. dapat. Tak Asrama jumpa. dapat. Jumpa weh. Semua tak dapat. Oh ya ke? Apa Hmm, kriteria kau untuk sekolah tu bagus ke tak? Hello. Is it the students? Sebab dulu sekolah rendah aku dengan sekolah menengah sebelah-sebelah. Oh, So, okay. Student dia tu macam ponteng kan, kat blok-blok belakang kan ramai orang ponteng. Masa tu poyo lah, tak nak lah jadi macam tu kan, tak nak lah terikut semua masa tu lah. So aku cakap dengan mak aku tak nak sekolah kat taman aku ni, aku nak pindah sekolah lain. Kebetulan lah dengan result masa tu okay UPSR, mak kata apply lah yang lain. Tapi tak dapat pun yang sekolah menengah aku nak tu, asrama yang datang dulu. So, daripada aku kena sekolah yang dekat taman ni, aku pilih untuk pergi asrama. Betul? Tapi asrama pun best juga. Tapi aku rasa kalau budak tu lah untuk real life punya ni kan experience kan, aku rasa better budak tu masuk harian. So kalau kau masuk harian kan dengan student yang banyak macam tu, kau punya survival instinct tu naik tau. Sebab kat sekolah harian lagi macam-macam jenis orang kau jumpa. Kau jumpa macam-macam jenis orang, kau jumpa macam-macam jenis student je kan tu kan. So kau punya survival instinct untuk be the cream of the crop lah, apa benda macam tu kan. Untuk be the best tu lain. Hello. Betul. Okay. Sorry. And kau pula bila in terms of learning kan macam tu kan. Sebab kan cikgu kadang-kadang pun dia fokus pun dia macam dia kena address the whole class kan tu. Dia bukan nak semua tu. So macam engkau rasa less pressured untuk study kan tu. So kau end up enjoying learning more. Kan tu. Instead of just studying for exams ke whatever. Tapi kalau aku kalau macam reverse time balik untuk pergi sekolah harian, mungkin aku takut kot aku akan jadi culture shock. Sebab bagi aku bila kat asrama, aku dah tahu apa nak buat. Betul lah cakap korang, bila kita duduk dekat sekolah harian, kita lagi macam independent untuk survive kan, daripada kan ramai orang. Sekolah asrama ni dia sikit je, tumpuan tu kita akan dapat. Asrama ni kalau kau dah form 1 dan form 5, orang kau akan maybe jumpa orang yang sama je for the 5 years. Dia tak banyak orang baru masuk. Kalau harian dia tak nak kena hadap dengan orang kau. Kalau harian every month, kadang every week pun ada je budak baru masuk, keluar masuk. So kau akan more diversity lah. More diversity. And lagi satu, bila kau terpelongkap, lagi dia ada this rule of psychology, bila kau dalam satu kelompok for a long period of time kan, and kau tak ada common enemy kan tu kan, end up engkau akan make the people inside that particular group kau punya enemy. Yang tu, mulalah nak cek pasal dengan seko ni, kan tu. So kau tak ada survival instinct sebab kau dah stuck dalam group tu, kau tak boleh buat apa kan tu. So in order untuk satu-satu batch tu untuk survive kan, untuk tak ada pergaduhan ke apa kan, so dia kena cari common enemy. And usually common enemy tu adalah cikgu kan tu. So kalau cikgu kau baik, tak bagus lah. Tapi kalau cikgu kau jahat, bagus lah kan tu kan. That means kau sebagai satu group akan be more ni untuk bantras apa benda the common enemy itself kan tu. And then kita move on to, kita boleh baca komen ni kejap Kita baca komen kejap. Kita boleh banyak komen ni. Itulah daripada Syazwan ni, di mana dekat dulu mak aku tak bagi sekolah harian sebab dia kata sekolah harian grade B. Aku speechless kat tu. Mana ada sekolah harian grade B, tak semua. Apa benda? Betul tu. And then Haris Kamal, Haris dia cakap asrama untuk zaman kita dulu okey kot. Untuk zaman sekarang macam redundant sikit. Lagi-lagi zaman semua benda pakai gadget macam sekarang. Budak sekarang boleh bawa phone masuk? Boleh tu. Bapak dia. Boleh. Itu actually a good point juga tu. Sebab asrama, okay, one thing lah, maybe the bad side of asrama, kau akan terjauh sikit dari family. Especially kalau orang yang student duduk jauh-jauh kan. Macam orang yang duduk KL, sekolah KL, asrama KL, maybe tak rasa sangat lah. Tapi orang yang duduk luar negeri ke apa kan, maybe jumpa parent once a month macam tu kan. Memang berjauh dengan family, tapi kau tahu kan, kau mesti pernah dengar term ni kan, bila kau semakin jauh, jarang jumpa apa, kau punya bond tu lagi kuat tau sana, sebab kau akan rindu dia more. So once kau jumpa, kau akan macam lagi rindu dia lah, faham tak? So bond kau lagi kuat in a way lah.
So tapi itu zaman dulu lah, zaman kita mana ada smartphone semua kan. Nak call pun maybe pakai yang public phone yang 20 sen tu je. Kita pun kena beratur kadang nak tunggu orang call. Sekarang aku rasa zaman sekarang dah ada FaceTime apa, WhatsApp video call semua. Betul juga cakap Harid, maybe student sekarang dah maybe tak dapat rasa dia rindu tu sangat lah. Apa-apa call je lah, video call je lah sekarang. Orang tak pakai handphone torchlight. Kita paling-paling pun ada lah handphone torchlight tu kan. Weh, mana boleh bawa phone? Kau bawa phone pergi sekolah ke? Apa Kau bawa tu cikgu? Ya Allah. Mana boleh? Tak boleh bawa Rebel tu Sarah. Bapak rebel. Jahat tu. Jahat gila. Patut kena demerit points tu ni. Entah. Off record. Mungkin boleh masuk ni, boleh masuk. Tak boleh bawa isu ni bila resume nak hantar. Aku bawa phone pergi sekolah. Jahat kan? Badass. Maksud aku kan contoh lah kan. Contoh senior kita ke apa dulu daripada orang sekeliling yang paling pernah aku tengok orang bawa phone pun paling-paling pun handphone torchlight. Untuk diorang communicate, bukannya untuk Mana ada? entertainment. The only reason orang bawa phone nak call awet. Tu je. betul. Tak tahulah kan. Mesti dengan partner kan. Siapa bawa phone nak call mak kat situ? Tak. Dalam budak sekolah ni dah problematik semua kat tu. Tak ada. Tapi aku faham point Sarah. Kau nak cakap kan. Zaman dulu phone memang untuk communicate je kan. Sekarang budak-budak sekarang guna phone as entertainment. Boleh tengok Netflix, YouTube, TikTok, TikTok, Snapchat, semua lah. Bigo. Bigo bye. Kau tak habis dengan Bigo kau. Kita kan video tu lepas je. Bosan sikit Tinder. Weh. Macam biasa je weh. Apa tu? Budak zaman. Apa Tinder tu yang mana? Tinder tu kalau kau nak cari bakal-bakal isteri kau. Wow. Pakai Wow, isteri Halalnya. Ini lain macam. Boleh lah. Tapi ni Hafizi cakap, personally aku rasa asrama ajak aku cara nak survive zombie apocalypse. Banyak main game ni. Kau banyak. Ini banyak sangat ninja orang. Ini banyak sangat ninja orang dulu tentu ya. Dia macam tu dan belajar survive zombie apocalypse. Tentu. Syamim pun cakap kalau tengok asrama ini macam ada acuan sekolah harian bebas macam okey bila dah grad masuk ke universiti kau boleh nampak lah flow dia. Budak yang pergi asrama, budak yang tak pergi asrama yang tu. Aku tak nampak. So mungkin aku just obvious ke aku mata Tapi aku. sekarang aku rasa sekolah harian pun diorang punya education pun dah okey. Cikgu semua pun dah guna sistem macam diorang mesti tiru gaya asrama penuh punya pembelajaran. Aku rasa budak sekolah pun pandai-pandai juga. Aku rasa kalau ikut education sama je. Tak kisahlah kau masuk sekolah apa, harian ke, asrama ke, private school ke apa kan. Diri kau. Kan, dia depend on your diri kau. Kalau kau betul-betul belajar, insyaAllah boleh lah. In terms of education lah. Tapi in terms of lifestyle lah. Aku rasa yang paling obvious is the lifestyle lah. Lifestyle lah. Kalau asrama, macam aku cakap tadi lah, asrama kau close. Untuk aku asrama, aku personal experience asrama lah time aku belajar basuh baju sendiri lah semua ni. Basuh kemal locker, katil semua kan. Ni weekend pun kena bangun awal, prep pagi lah apa semua. Passion lagi. Pakai baju batik lagi. Jadi berokok tengah malam lah apalah. Kadang-kadang. Pada Syazwan ni jangan underestimate sekolah pondok ya. Budak-budak sekolah pondok actually lagi bijak daripada budak-budak sekolah biasa semua. Dia orang lagi fokus in terms of apa benda diorang belajar tu sebenarnya. Tapi sekarang sekolah pondok pun ada dua stream. Satu diorang mungkin fokus yang untuk Islamik punya, ada satu diorang campurkan dengan sains punya. So, selain daripada diorang macam jadi hafizah atau hafiz, diorang pun ada subjek sains macam based on KPM punya syllabus lah. Kalau dulu sekolah pondok ni dia memang fokus on hafazan atau agama punya stream. Tapi sekarang diorang dah variety kan, diorang masuk syllabus science stream, so budak-budak tu ada dua. Opportunity lah bila dia keluar daripada tu, dia dah grad, dia nak pergi mana kat tu. Dia tak tumpu satu stream je. Betul lah. Even Hafizi pun cakap sekolah tahfiz dekat Sendayan ada sekali beasiswa hantar belajar oil and gas ke US, tapi kena excel both in hafazan and academic. Macam tu. Sebab mostly sekolah tahfiz ni diorang akan ada link dengan Jordan punya, mostly yang Jordan ke Egypt punya university tau. So based on student tu, kalau diorang perform, diorang akan dapat bond tu untuk ke sana belajar mostly lah.
Tapi aku suka yang Hafizi punya ceramah ni. Yang saya ingat dulu ceramah dia cakap. Peperiksaan. Saya dapat peperiksaan jawapan tu. Kau rasa semua orang akan implement ke benda tu dalam setiap exam? Tak, itu kan bila dia cakap macam tu, dah sasar budak akan main statistik. Ya. Kau dah ada 10 soalan A, 10 soalan B, 10 soalan C, 10 soalan D kat tu kan. So kau akan kira tau benda tu. So basically kau dah tak menjawab soalan. Memang lah spoon feed. Kau Kau cakap education sistem kita zaman kita sekolah dulu memang menghafal je tu. Menghafal. Itulah macam kau jawab sejarah paper 1 kan. Kan macam kau tiba D banyak kan. Kau dah cuak dah. Betul ke ni? Padahal memang betul. Sejarah kita hafal kan. Takkanlah nak kena ikut 10-10-10 tu juga kan. Betul. Penceramah scam ni. Kita dulu kena scam. Haris cakap skeptikal sikit dengan silibus saiz pondok, banyak pentaksub teori konspirasi dari golongan diorang ini. Mungkin kot daripada cikgu-cikgu yang mungkin ustaz-ustaz dia yang entahlah nak cakap macam mana. Dia pemahaman dia dalam agama jenis dia macam fokus ke arah tu kan. Itu kalau sekolah pun betul juga, takut dia terlampau teori. Tapi dia lain. Itu kita aku rasa kalau nak hantar anak kita lah in the future pergi sekolah pondok apa, boleh tak salah pun. Tapi just kena buat background check sikit lah. Bukan semua ustaz macam tu lah. Dia biasalah kita kan bila dengar one bad ustaz buat macam tu, kita semua cakap semua sekolah macam tu kan. Kan not sekolah pondok lah, sekolah biasa dan asrama pun macam tu juga. So, apa-apa pun kena background check dulu lah. Kalau kau nak hantar anak kau sekolah tu, just do kau kena buat background check lah sekolah ni ada apa-apa, history ke. Senang cerita macam ni. Kau belajar berdasarkan, kau pun sendiri kena belajar. Kalau kau nak tahu seseorang itu bagus, lagi segi kalau dia belajar agama kan, macam tu kan. Kau pun kena belajar juga dari segi pandukan Al-Quran dan Sunnah. Cakap tu supaya engkau boleh tahu anak engkau pun dapat education yang sama. Dapat pelajaran yang betul yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga. Tak ada terpesong-pesong lah, tak ada yang rebellion ke jadi macam tu, yang radikal ke, pemikiran radikal ke apa. So kau boleh trim out that. Tapi kalau kau sendiri kau tak belajar kan, macam mana kau nak ni? Basically education to start at home. Ya, betul. That's right. In the end is yourself lah. Nak belajar tak nak? Itu satu kau sendiri. Kau nak belajar tak nak? And then kita move on to the second subtopik yang di mana kita cakap pasal friendship. Perbezaan friendship apabila di asrama dan juga di harian. Harian, ya. Macam Chong Wei, kau banyak kawan Chong Wei? Aku boleh tahan lah. Aku still ada kelas. Aku still contact kawan aku yang dari tadika, dari sekolah rendah. Still ada kawan kan. Wow. Bukan semualah. Tadika tadika aku ada few juga. Sebab kita orang pun duduk dekat-dekat je kan. Sebab aku tak pernah pindah rumah agak. Dari kecil sampai sekarang duduk rumah kat sini je. No wonder lah. So kalau jenis kawan ni aku boleh katalah aku punya personal sebab ni subjective question juga. Personal lagi? Okay, go. Personal lagi lah sebab ini subjective. Aku boleh cakap on behalf semua orang. Yes. Aku kata sekolah harian actually more diversified sebab sekolah harian aku banyak more jenis kaum. Okay. Banyak ada Malay ada, Chinese ada, Indian ada, the three main one lah kan. Masa aku masuk asrama SMSS, boleh kata 95% Melayu je kat sana. Semua Melayu. 99 lah. Berapa orang je. Nanti aku ingat nama dia tau. Bapak Melayu. So it's more diversified. So bila kita Cina kau seorang. Aku yang jadi orang Cina dalam sekolah. Okay. Tapi itulah diversified. So kau more open tau. Just macam travelling lah, rules of travelling. When you travel more kan, you are more exposed kan. To other cultures. To other cultures semua. So, aku rasa sekolah harian aku, I'm more exposed to, all these Chinese people lah. Aku ada kawan Chinese. Even aku punya kawan sekolah rendah sampai sekarang pun aku ada yang kawan Chinese. Chinese je pergi rumah dia, celebrate semua. So, macam, you are more exposed lah. Tapi, ini subjektif juga sebab ada juga sekolah harian yang semua Melayu juga atau sekolah harian yang Cina je semua kan, macam SJKC semua kan. So tengok area lah kot. Tengok kau punya sekolah tu environment macam mana, dia diversified ke tak?
Tapi kau boleh tengok dia bila kau kat asrama tu memang nampak dia punya percentage of Melayu dia tu sangat tinggi. Jangan tu. Kalau kat asrama sebab semua Melayu kan. So kita akan more Malay bukan apa. Malay centered. Malay centric. Boleh sensitive. Malay centered sikit lah. Tapi it's not a bad thing lah. Cuma yelah macam tu lah. Kalau kau diversify kau expose more lah. Itu je lah. Betul gitu. So kau boleh interact, kau ada kau ada communication skill untuk interact with multiracial punya ni. Lagi kita pula hidup dalam multiracial punya nation gitu. Tapi kita anggap macam semua Melayu, tak boleh juga macam tu. Tak boleh. Kita kena ikut lah. Kalau cakap dengan certain people, kita ada cara nak cakap. Kalau aku contoh dengan kau, aku cakap macam ni kan, relax-relax. Kalau orang lain maybe tak boleh cakap relax-relax, dia suka serious talk sikit, contoh lah kan. Kita kena adapt to changes lah. Tengoklah orang ni kita kan. Macam work life kita lah, dengan bos kita cakap macam ni, dengan bos ni kita cakap macam ni, dengan colleague kita cakap macam ni. Kena adapt to the changes lah. And kita tak boleh paksa orang tu ikut cara kita je lah, faham tak? Kena, setiap orang ada personal preference semua. Kalau kau pula Chen, kau rasa kawan kau banyak dekat asrama ke banyak dekat harian? Aku dekat harian dulu banyak. Tapi lepas tu bila dah masuk asrama, dia jadi macam banyaklah lost contact lah dengan yang harian tu. So in the end dia jadi banyak yang dari asramanya. Lagi satu pun sebab bila kau dah pindah asrama kan, kau punya life pun dah macam berubah. Kira macam dah agak devoted jugalah dekat asramanya life kan. So nak tak nak kau kena make friends dengan community yang kecil kat situ. Takkanlah kau nak isolate diri kau kan. So nak tak nak kau kena hidup kat community tu juga Kau dulu sekolah all boys yes. Aku dulu sekolah all boys. So bila masuk asrama tu dia lain sikit vibe dia lah. Vibe dia lain lah. Dia macam tak ada nak kata jakun, tapi macam masuk ada perempuan lah. Macam tu lah. The fuck? Feeling less gay lah. Kira expose lah kan. Expose. So dia feeling less gay lah. Feeling less gay tu. A bit less homosexual. Asal kau tak happy? Gay kan happy maksud dia kan. Kenapa kau tak happy? Aku bukan masukkan yang happy tu. Okay. Tapi kau terasa benda tu dekat bila sekolah kat all boys tu? Tak dia terasa pun. Oh iya ke? Sebab mana tahu ada kes. Sebab aku sekolah harian tu, sekolah aku tu bukannya aku satu sekolah all boys kat situ je. Dia keliling tu sebelah tu sekolah perempuan yang lain. So tak masalah dia lah tu. So tak ada masalah pun. Boleh sebab je. Sebab orang tak perak sangat lah. Yes. Cuma kat sekolah jumpa lelaki lah tu. Bila dah masuk asrama, kau pergi kelas ada perempuan, ada sekolah pun ada perempuan juga, ada yang lain-lain. Jantina lain. Yes. So tak perlulah nak ni sangat. So, macam Hafizi pun cakap, Izzat Isham, wow, all boys make sense. Saya tak tahu. Aku rasa dekat situ. Izzat Isham ada komen? Aku tak ada. Aku tak nak layan. Aku main komen macam ni. Netizen tu. Benda-benda provokatif ni kita tak layan. Hafizi tu netizen Netizen ni sangat provokatif kan tu. Tapi ada perbezaan tak di mana in terms of friendship tu kau dapat tengok ada value of friendship tu dekat asrama dan juga dekat dekat harian tu yang tu. Ada tak perbezaan in terms of that? Aku would say kalau asrama kau akan spend more time dengan that particular friends tau. Sebab kau pergi sekolah sama, tidur sama, makan sama, basuh baju sama, kena pukul sama. So sepatutnya value tu increase lah kan. Value increase lah. Tapi harian pun boleh juga. Kadang-kadang lepas sekolah kau lepak dengan member yang sama boleh juga. Cuma Ponteng sekali sama-sama. Cuma maybe tak tidur setiap hari sama-sama lah sebab dua-dua ada rumah masing-masing kan. Tapi memang ada weekend sleep over ke apa boleh juga. Cuma asrama kalau ikut logically asrama kau patut more bonding time lah sebab kau literally 24 hours dengan orang sama je. Betul. Family tak ada kan. So itu je lah option kau. Itu je lah kawan kau. Kalau kawan kau crack, layan je lah. Kawan-kawan macam tu, layan je lah. Tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih sangat. Yes, tak boleh pilih. Betul, tak boleh pilih. Orang cakap kawan ni kena memilih kan tu. Tapi kita tak ada choice. Dalam kes kita kat asrama, kita boleh pilih
Boleh Mana je kita ada lah, nak boleh je pilih. lah. Tapi sebabkan komuniti kita kecil kan, pusing-pusing orang yang sama. Macam tu kan. Kau nak ke mana lagi kan? Situ je Ah, lah. Mana tak boleh buat apa. Pusing sini jumpa dia. Tapi betul lah tu. And in terms of friends pun, kalau bila kau dah spend more time dengan dia kan, senang cerita human interaction lah. Bila kau spend more time in terms of human interaction dengan seorang itu, kau akan end up know dia punya bad side, dia punya good side macam tu kan. Get to know him better kan tu. Ada benda dia tunjuk kat orang kat luar kan tu kan, tapi dia yang benda yang dia simpan dalam, mungkin dia tunjuk dia akan keluar perangai lain bila dia kat rumah ke, in terms of asrama macam kat dom ke tu kan. Perangai dia jadi lain kan tu. Jadi ni mungkin dia reserve kat luar, tiba-tiba kat ni dia jadi open gila kan tu. Tapi asrama pun kadang-kadang aku sih bahaya juga tau. Kadang-kadang kau sebab kau rasa kau kenal dia ni sebab kau the whole week ke whole month tidur dengan kawan dengan dia kan, asrama kan. Tapi bila minggu cuti ke apa, bila boleh keluar sekolah, dia perangai lain ada juga, ada kes macam tu juga. Perangai lain Perangai macam lain mana tu? macam mana? Tak faham tu John Wei. Tak adalah, dia macam bila kita dengan dia kan kat asrama, dia macam ni, perangai dia macam ni kan. Tapi bila dah keluar sekolah, perangai dia berubah pula tiba-tiba, faham tak? Keluar daripada asrama. Bila keluar daripada asrama. Maksudnya habis sekolah Bila habis sekolah atau cuti panjang ke apa kan, dia macam Dia berubah jadi sikit. orang lain lah. Dia jadi orang lain. Mungkin kau Ada juga kau lah. nampak dua side different kot dengan dia. Dia ada bipolar maybe. Banyak personality. Mungkin juga. Yalah, I'm saying je lah, ada kes macam tu je. Tapi the bond we can actually bila kita, sebab kalau kau masuk U pun, kau pun basically asrama tu kan. Tapi dekat U dia punya pergaulan sangat open kan tu. Kau boleh keluar bila kan tu. Kau boleh ni kan. So, macam dia different tau, sebab engkau tak force into that particular interaction dengan setiap human being kat situ. Betul. Which is different dekat asrama kan tu. So kalau budak-budak sekolah harian ni, dia cakap dia pun experience in terms of asrama kan dekat U sebenarnya lain kan tu. Lain, betul. Sangat lain. Sebab You actually bebas. dah open lah. You is actually one of the part of our life yang seronok tau. Sebab time tu lah kita dah kira nak Kita baru nak kenal dunia. nak boleh drive kan, pergi Dah kelas, drive. ada responsibility. Kau nak pergi kelas ke tak nak? Kalau kau tak pergi, kau yang rugi. Kalau kau tak pergi kelas, kau yang rugi. Faham tak? All this going to adult things lah. So university is very one of our point of life yang sangat bermakna lah. It's all based on your effort lah at the end of the day. Tapi macam sekolah asrama, betul juga cakap kau awal-awal tadi. Dia sekolah ni macam kita ni macam slave lah. Kita ikut je cakap cikgu, ikut je Sekolah jadual. asrama macam penjara tu. Kau ikut je. Oh, pukul 3 ada prep, kau dah pergi prep. Pukul ni ada hari Sabtu ni sukan sukan nikah kau pergi. Rabu ni ada Koko. ada koko, ada apa tu yang Sekolah harian ada koko kat Rabu John Wei. tak. Apa yang masa form 4 tu kita ada contohlah ada umrah punya ni semua kan. So kita kena ikut je lah. Sembeli ayam semua. Kan tu rarest moment yang kita boleh dapat lah ilmu. Itu is actually pros jugalah. Benda macam tu kadang-kadang sekolah harian tak ada. Sekolah hari ada, cuma kau mungkin tak nak join. Macam alah buat apa kan. Macam mungkin dari Sabtu. Takkan kau nak datang sekolah buat benda tu. Datang. Kau choose Sekolah pun ponteng kan. Lagi gila. nak datang benda macam tu. Siapa nak datang sekolah hari Sabtu? Entah. Tapi kalau hari Sabtu nak tak nak turun kena join juga. Betul tu. Yang ambil nama. Mesti yang berlari tu jorok dalam almari. Tak nak buat tak nak tolongnya hal. Tapi nak buat macam mana dalam tu? Dan kita baca komen pula cakap, Hafizi cakap macam mana dengan salah seorang dia punya ni kau. Dia dekat tempat kerja pun nak parking sebelah kereta aku. Sweet je. Kau cakap Hafizi kawan je lah dengan orang tu. Maybe dia bagi hint dia nak kawan dengan kau kot. Attachment issues kat tu. Dia suka kau maybe. Dia suka kau. Anda tahu? Dia dulu sekolah all boys juga. Tahu? Kata dia budak sekolah kau yang kau ignore. Sekarang dah keluar sekolah dia nak dia still nak kawan dengan kau. Dia admire kau kot. Ataupun kau antara orang yang dia selesa kat tu. Untuk open up ke, untuk ni ke, kalau dia ada problem kat tempat kerja ke macam tu. Tapi si Wani cakap tapi macam mana pula dengan individu yang tersisih, tak ada grup kat sekolah asrama, parents jauh, kena palau, lonely, homesick, makan tak sedap. Itu Sedihnya. memang ada yang macam tu. Ada dia tu. Mm-mm. Actually yang tu pun
friends Dia- main peranan jugalah kawan-kawan. Kita patutnya tak boleh pulau sesiapa pula dalam batch. Tak agak. Dia kadang-kadang tengok individu juga. Kadang-kadang Ya, orang tu sendiri yang pulau diri dia sendiri. Okay, betul Kau juga. jangan expect orang nak datang ke kau je. Kau kena involve ke orang lain juga. Kena adapt to the environment. Betul juga. Yes. So, ada two side of the story lah. Yes. Tapi kalau kita belajar personality, bukan semua orang boleh buat macam tu. Lagi orang-orang yang jenis introvert tau. Aduh. Tapi at least dia akan ada selesa dengan somebody yang seorang lah. Mungkin dia selesa dengan seorang. Dia kena find that group lah kan tu kan. Dia sendiri yang kena make move aku rasa. At least Kena seorang. kena cari mana circle yang kau nak. Aku rasa banyak Kawan je ni circle kan. berkawan ni kau kena pilih. Betul. And kita pun tak boleh. Biasalah zaman sekolah budak-budak kecil kan kita suka kacau-kacau orang semua kan. Patutnya janganlah. Tapi Tak boleh lari tu dia benda tu. tak boleh lari mengejek-ejek apa. Biasa tu. So Arif macam ni Fadilah pun cakap Ejek. #friendship goal. Ni and Kikin Rahman pun dia ungkit balik kan tu. Kau parking sebelah aku, keluar gate pun nak sama-sama kan tu. So siapa follow siapa ni? Kan tu. Ada drama baru ni. Baru ni nampaknya dia orang kena bak kata orang English get a room. Izhan mention dia cakap MRSM is more than SPP in terms of benefit for students macam tu. Betul lah. Benefit macam mana tu? Sebab dia orang kan under MARA. So mungkin SM special sikit lah. Sebab dia under organisation ni. Oh, Diorang okay. bukan dorm, diorang bilik rasanya. So 2 orang per room macam tu. Aku rasa lagi selesa lah. Bapak best. Certain MRSM. Betul? Macam MRC yang bangku tu, satu dorm dia tu ada 4 orang. Dia And macam lagi selesa. selesa. Tile lah lantai dia, tile. Bukan simen tau. Kita simen. Itu ikut bajet sekolah tu lah berapa marah bagi dia. Betul. Loker pun tak boleh kunci. Jahanam. Agak. Bapak dia. Locker pintu pun dah dent sikit kan. Tingkap pun. Senang gila barang yang rebat. Korang pun tak teropong. Tapi Kita kena toilet pun tak ada shower, dia lubang kat dinding dia. Jadi waterfall. kesian gila. Toilet tak ada pintu tu tak. Aduh. Takut, I so takut aku tu ingat tu. Aduh. Memang. Zaman tu kan zaman pakai Crocs kan. Pergi toilet apa. Crocs selalu penuh dengan air. So Faik cakap thank you Faik for the stars, and juga dia cakap kirim salam ke abang Cino. Tanya topping dah buka belum? Siapa? Faik. Dia cakap. Oh, terima kasih Abang Faik. Saya tak boleh lah topeng ni nak protect from corona kan pakai topeng. Government KKM suruh pakai. And then Hafizi dengan Kikin boleh bergaduh, continue bergaduh lagi. And Harith Kamal pun mention cakap shower tak ada pintu kan tu. Shower tak ada pintu, dia open. Sedang open cerita room. kan kau bila kalau kau lelaki kat tu kau mandi kat asrama kan cerita kan, kau kena be confident with your own body. Jangan jatuh sabun sudah. Sebab engkau ada apa? Banyak sangat disadvantage in terms of facilities kan tu. Don't drop dia. Tapi actually in a way kita fikir the good side jugalah. Benda-benda je ni yang buat memories ni. Tapi takkanlah dalam 8 atau 6 toilet tu tak ada satu pun yang ada pintu. Itu betul juga. Dia kalau semua 8 2 3 je ada pintu. Something lah. Kau tak- memang Sarah, kau tak masuk Sarah yang tu kan. Dia kalau ada pintu, ada benda lain yang problem. Kan tu. Yang ada pintu tak ada air tak keluar kan tu. Tak ada flash. Tak boleh flash lah apalah semua ni kan tu. So Ada basically pintu. Masa masuk tu ada benda tergapung. kau banyak pros and cons lah yang tu. So kau kena evaluate mana kau prioritize more. Kau prioritize kalau nak privacy nak- ke senang. Kalau aku ada dalam yang pintu kunci tapi tak ada orang pun belakang dia. Macam mana tu? Pintu kunci tapi tak ada orang belakang. Itu takut aku. Itu kes lain tu. Ada. dia buat apa? Macam Tak tahu siapa yang buat tu. Macam mana dia buat tu? Dia kunci dan dia panjat keluar lah kot. Saja terus orang ke mana tahu. Betul. And then tapi bila kau terperangkap ni, kalau macam cakap kau especially experience dekat asrama ni macam prisoner, kau jadi kreatif tau. Kan tu. Dan lagi budak bila in terms of entertainment. Kan tu. betul. Bila kau compare dengan budak sekolah luar kan, bila kau tanya dia orang, "Oi, nak buat apa tu?" Kan tu kan. Dia orang punya mesti benda sama. Dia orang akan exert to outsource to mungkin
pergi CC. mall, Lepak mama. lepak mamak, PCC. DCC, benda macam tu kan. Tapi bila kat sekolah kau tak boleh buat benda tu. Kan tu. So kau semua kena jadi kreatif in terms of figure out nak buat apa sebenarnya untuk entertain ourselves. Kan tu. Betul. That's why aku cakap biologically kawan asrama kena kita akan more bonded lah. Lagi rapat lah sebab kita akan buat all this creative entertainment. Nak buat apa lagi kan, the whole day spend with each other. So kita akan buat yang don't know, maybe mini games ke dalam asrama kan, which is Macam aku dulu, macam ada seorang kawan aku dulu, Shasha, dia ada MP4 tau. Time tu semua MP3. MP4 ni dia rare tau. Dia ada MP5 ke MP3 yang MP5. File tu pistol tu. Aku lain macam kau ni. MP4. Kau sekarang cakap pasal hardware ke kau cakap pasal file format? Hardware. Tak, MP4 yang ada screen kan, ada video kan. Ada screen. So masa tu tak semua orang ada MP4. So macam kalau balik malam dia akan download, dia akan letaklah file movie dalam tu. Kau bayangkan MP4 kan kecil kan. Tapi kita orang macam nak juga tengok cerita tu sama-sama. So MP4 yang kecil tu kita orang tengok dalam 4-5 orang sama-sama. Bapak ramai. So benda tu yang macam kita orang macam together lah. Weekend kan kadang-kadang bosan kan. Movie apa? Kecil dah lah, lagi-lagi. Tapi kita orang hadap lah macam tak apa. Restart balik MP4 tu, tengok balik sama-sama. Memory. That's why gunanya ada advantage kawan dengan, kalau kau ada kawan yang in charge of buat magazine sekolah semua tu, dia ada laptop. Betul. Dia laptop, dia bawa balik asrama, tengok movie. Gapak. So kita ada antara Hari cakap antara salah satu aktiviti yang dia spend adalah memancing dengan Carol. Dan Faik pula main pingpong pakai kepala kan tu. Yes. No wonder lah semua bengap sekarang kan tu kan. Tapi benda-benda tu yang buat memories lah, which is good lah. You tend to find something new to do lah. Kalau yalah, macam harian just the normal macam kita sekarang lepak mama ke apa ke. Pergi sana sini, pergi mall ke apa. But when betul lah aku nampak kat situ bila when you're forced into isolation kan, kau jadi kau kena figure out lah something untuk entertain yourself. Sebab human ni pun kita nasib baik lah kau isolation bukan by yourself, kau isolation dengan ada orang lain cakap tu. So mulalah ada kau boleh lah figure out things to do. Macam tu dulu pernah main poker kan tu. So ada juga orang dia enjoy jadi ninja malam-malam kan tu. Kena burger. Banyak lah yang tu. So Faizal cakap pendapat aku since budak asrama ada limitation movement, diorang tend to break the rules untuk dapatkan entertainment. Contoh memancing kat kolam cikgu. Cikgu tu kolam ke? Cikgu mana dia ada kolam? Aku tak pasti. Kat lab tu ke? Entahlah, aku tak dekat depan lab tu dia cakap kau nak pancing apa pun. Kolam yang dekat kelas kita tu kan, dekat tengah-tengah tu. Mana kepala otak dia pancing kat situ. Dia kolam. Yang tu lah tak salah aku, yang kalau birthday kan kena campak kat kolam tasik tu. Pura-pura je weh. Boleh lah pancing lah. Boleh lah, kura-kura tu living thing jadilah. Aku Benda ingat boleh jadi. Entertainment tu. Tapi ada juga budak kadang-kadang kalau budak-budak nakal ni diorang akan tend to break the rules. Nakal tu. Tak adalah jahat, nakal. Beza tau. Budak boys main laser, lepas tu solo kat blok budak perempuan. Itu biasalah. Itu pun nakal juga. Nakal-nakal je. Saya saja. Mana tahu terkena. Itu memancing jugalah. Itu kira. Itu memancing juga. Itu memancing jugalah tu. Kau tak tahu dia orang guna Morse code. Nak communicate, phone kena rampas. Morse code. Bagi game buat Morse code kan. Siapa je yang nak faham masalahnya. Belajar kan tu kan. Tapi diorang kan mesti ada secret code diorang. Secret code betul juga kan. Tapi tu boleh juga macam dulu kalau budak-budak fly kan, dia guna laser untuk signal cikgu kat mana. Sorry lah. Serius lah. Kalau aku fly kan. Iya je. Betul tu. Ini kau tengok. Kau cakap dah budak-budak bila forced into isolation dia akan jadi kreatif semua. Kalau tak nak kena tangkap punya. Betul. Paling kreatif ni siapa? Carol dia hack washing machine kan. Washing machine kan bayar RM1 ke RM2. Carol dia hack washing machine tu jadi free tau. Tak payah masuk shilling pun nak bayar. Itu aku ingat sampai sekarang.
Carol belalang. So itu macam benefit the whole group lah kat tu kan. Kreatif. Kita nampak lah kreatif orang tu bila dah isolation. Tapi bila Rock benda the system. bila benda tu free, so washing machine tu akan rosak lah. Dia akan Tapi break rosak lah Jahannam lah. Sorry to say, once dia dah hack tu Jahannam lah. Okay. Semua orang abuse. Jahanam habis lah. In terms of property, kalau jadi adult memang kemarah lah. Habis mampu lah. Dan tu kita budak, mana kisah. Betul tu. Lepas tu nak tengok apa, Hari cakap kalau nak tengok movie ramai-ramai guna projektor kat Dewan, kantoi dengan Warden Hostel kat tu. Yang aku ingat best. dulu nak tengok apa? Nak tengok ingat. Cerita Hantu kat tu. Dekat Aku punya one of memories lah. Aku akan ingat. Aku kira fortunate kat lah. Walaupun aku masuk SMSS 2 tahun je. Tapi aku dapat celebrate 1 year tu tengok World Cup 2010. Dan tu kan World Cup. So dapat lah best lah tengok ramai-ramai. Pukul 2-3 pagi semua pergi kantin kedai tunut kan. Kedai tunut tu. Pasal TV kan tengok World Cup. Itu memories lah. Jadi seronok lah. Dapat tengok ramai-ramai semua kan budak. Semua batch-batch lelaki apa. Level form 1, form 2, form 3 semua nak tengok. So that's one of the memories juga lah. Tu pun. Aku rasa fortunate Hafizi pun mention dekat birthday celebration ritual, bila kita sacrifice an innocent life to the Lord of the Fish to maintain peace and harmony. Yes. Betul. Masa tu Aku kolam tu kan form 5 punya. So memang masa tu Tu mengarut dia kolam tu. Bapak busuk tu tak. Aku rasa kita semua kena campak. Benda lagi campak orang kolam kan. setiap bulan dia orang kena campak. Ada. Tak best tu. Sacrifice tu. Kau tak tahu apa ingat tu. Ni semua kita amalkan Freemason. Sana kau tak lari tau. Dulu aku rasa aku kan macam besar juga ingat cakap tak boleh diorang boleh juga diorang angkat ramai campak. John tangkap engkau tu corek. John angkat lelaki. Kempes lah aku nak kempes laju. Kocok tackle sial macam merah habis je. Tu zaman dia laju lah. Sekarang dah slow sikit. Betul lah tu. Tapi betul lah, bila kita kat asrama ni kita banyak lah dia jadi memorable punya memories. Sebab bila kita jadi entertain kan, untuk entertain ourselves tu. So kita try lah buat macam-macam. Belum lagi pergi Dewan Makan. Dewan Makan pun banyak entertainment juga kat situ. Seperti tak, aku pergi untuk makan lah. korang sempat rasa kan kuih-tiaw Gravity. Oh, kita tak turun daripada pinggan tu. Kuih-tiaw Gravity. Aku rasa tak ada orang tu. Anti-gravity punya kuih tiaw. Kuih-tiaw Gravity, kuih-tiaw air. Ni Coco Crunch je. Bukan Coco Crunch pun. Apa susu dia. Itu scam babi tu. Tu memang scam. Semua scam. Dia awal pagi kan. Makanan kat DM tu semua scam. Dia letak air kosong, air pipe. Aku tak faham. Semua scam kat situ. Coco Crunch scam kat tu. Entah ayam yang kita makan tu pun scam kat tu. Tu bukan ayam. Kalau ikan dia semua tak nak makan. Ikan kerumbung. Dalam udang. Daging pun orang tak nak makan. Daging manusia orang panggil. Sebab daging dia warna putih tau. Daging dia tak brown tau. Pelik tu. Dalam sup kan. Dalam sup tu. Tapi daging dia sangat pale tau. Dia macam putih. Dia tak brown. Tapi kalau kau ayam kau expect apa? Sebab macam budget, tak silap aku, kalau budget SPP untuk makan RM10 kan? Satu kepala. Satu kepala sehari. Sehari RM10. 13 tak mula-mula 13 tapi diorang turun ada awal tahun dulu 13 lepas tu jadi RM10.5. Kau nak makan apa RM13 sehari? Aku ingat RM10.5 macam tu. Bila kau fikir balik lah yang tu kan. Tapi worst akan ada lah macam air masak merah yang macam satu hari tu dapat aiskrim tu kan. Ni roti canai. Kalau lepas prep malam dapat roti canai semua berebut. Tu lah. Roti kicap sardin cair kan. Mana nak dapat? Kat asrama je ada. Ya. Sardin cair tu. Sardin cair. Ya, dia letak air sama macam dia implement air susu kotak letak air tu. Sardin tu pun buat cair-cair ke. Air susu ramai kotak. Kan? Betul lah tu. Betul. Time buka puasa best jugalah. Seronok juga apa. Buka ramai-ramai. Kan boleh ada satu time tu boleh pergi bazar yang opposite kat Tasik tu kan. Tak tu. Beli barang. Kau sebab datang kau kat form 4 kat tu. Kau tak kena bully kat tu. Tak tapi apalah. bila kau kena bully kan kat tu, time buka puasa lah. Actually time DM tu sangat engkau tak looking forward lah, senang cerita. Untuk budak-budak yang kena bully kat tu. Sebab entahlah dia bagi bad experience itu, so, kau jadi tak selera lepas tu. Aku kena ni kot, appendix kot lepas tu.
Ya. Sebab nak lepas makan terus lari dekat Oh. sebab tak nak kena panggil ni hal. Yelah. Benda macam tu lah. Tak lah. So Itulah. itulah. Itu condolences lah. Aku tak sempat child experience semua tu tapi yalah. Banyak je actually yang tu. Itulah kalau kita nak cakap pasal entertainment ni sebenarnya dia punya skop sangat luas. Yang tu. Itulah macam dia orang ni semua ada memori pasal kuih tiaw. Sebab dia based on kau punya imagination juga kan, and kau punya experience juga yang tu. So at the end of the day kita sampai kita punya ni in terms of education, in terms of ni, so overall quality mana kau rasa lagi bagus? Ataupun kita patut tukar education system kita kat Malaysia ni? Tak ada lagi sekolah asrama ke, tak ada sekali lagi sekolah harian ke macam tu? No more segregation gitu. Bagi Aku rasa untuk akulah, aku punya apa aku stand for is the individual himself lah. Macam aku cakap tadi. Kalau itu education kan, kau hantar lagi asrama ke gimana kan. Kalau kau nak belajar, kau akan belajar lah. And parents kena didik lah sebab your children, first thing they will follow the parents kan. Children kan the first thing dia belajar perangai semua dia ikut parents je masa kecil kan. So parents kena tunjuk lah masa kecil, tak kisahlah pergi mana-mana ke, just belajar je lah, pergi asrama ke sekolah harian, just make sure you belajar for your future lah. Macam tu lah. For your future, betul tu. Just kena bagi dia awareness lah, penting ni education tu lah untuk aku. Tapi nak hantar mana-mana pun ni. Tapi aku faham lah, aku faham kita can be choosy jugalah kan. Kalau nak hantar sekolah pun kita akan fikir sekolah ni bagus ke tak kan. So asrama lah dia punya sistem education tu aku rasa lagi organized dari sekolah harian. Sebab macam kalau kat asrama cikgu dia lagi macam nak cakap, cikgu tu dia lagi fokus lah kat budak-budak. Tapi dekat sekolah harian tu kurang. Tak ada tapi kurang sebab student lagi ramai kan. Lepas tu macam sekolah harian ni dia macam nak kejar apa je. Macam sekolah asrama ni biasanya dia orang nak kejar performance. Nak kejar apa benda rating ke apa benda nak jaga nama baik. So that's why lah cikgu dia lagi fokus kan tadi ni. So bagi aku asramanya lagi better lah dari harian. Sarah pula? Bagi aku, dia depends on individu. Kan macam aku dulu kan, aku sendiri rasa nak masuk harian. Tapi aku tak dapat harian, aku dapat asrama, aku pergi asrama. Kiranya sekolah dua-dua ni boleh kekalkan, tak payah nak mansuhkan dulu sebab dia macam depends on pihak tu sendiri. Kalau dia tak ada choice, dia macam masuk asrama sebab yelah maybe family dia ramai. So nak tak nak dia boleh berdikari kat asrama. So another way dia nak tolong family dia, better dia masuk asrama kan. So tak membebankan keluarga dia. Betul juga. Tu dari segi kehidupan lah. Dari segi pembelajaran, depend kat diri lah. Kau duduk mana-mana, kalau kau tak nak belajar tak jadi apa juga. Tapi untuk kau expect budak umur 13 tahun, budak umur yang bawah umur ni kan, untuk fikir pasal diri diorang sendiri memang susah. Macam tu. Yes. Kau tak boleh expect macam budak 13 tahun, okay, dia cakap okay aku nak masuk asrama, cakap tu kan. Mana ada budak cakap tu dah? Tu. Kalau kau fikir balik. Ada. Macam Tak, kalau dia cakap betul kan, kau tak boleh take it seriously macam dia betul ke dia nak masuk sebenarnya macam tu kan. Ada parents yang jenis open, dia cakap kau try lah masuk dulu. Tengok tu. Kalau suka-suka, kalau tak suka boleh keluar kat tu. Sekolah banyak je kan. Kat tu kan. ada je yang keluar halfway kan, macam tak tahan. aku rasa maybe the best kan, kita bagi dia expose dua-dua. Betul tu. Sekolah harian macam biasa lah, Form 1, Form 2, 3 masuk harian, Form 1 masuk asrama atau I don't know. Suka tingkau lah nak buat apa yang tu kan. Tapi kalau nak masuk asrama pun masuk MRSM sebab dia cakap ni banyak opportunity compared to SPP. So mungkin That one maybe betul tu. Maybe betul. The sad truth memang in the end orang akan still tengok kau punya background. Kau masuk sekolah mana, kau belajar universiti mana, Pelik kan. kerja company mana. Is the sad truth lah apparently. Kita tak boleh buat apa-apa tu. Is the world memang like that. Orang tengok. Tapi nak kau buat kat macam sekolah pandai, oh dia ni background bagus, sekolah pandai. Oh universiti mana? Universiti Al-Azhar, oh bagus, dia pandai. Masuk company mana? Petronas, oh power lah. This is the ini bakar banyak line ni. Ini memang bakar banyak line ni. Itu semua judgement tau. Macam It's dorang the sad truth. Tak boleh buat apa. Biasa. Tapi tak ada, okay lah. Dengan itu kita conclude kita punya topik perbualan hari ini mengenai asrama dan juga harian. Cakap tu, terima kasih
kepada pendengar-pendengar kerana berinteraksi dengan kami melalui komen dan juga kerana mendengar perbualan kami, perbincangan kami. Kalau kami ada merepek, maafkan salah silap kami, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Harap anda semua mendapat puasa yang berkat itu dan juga jumpa malam Lailatul Qadar. Juga kalau anda ada opinion sendiri, anda boleh pergi ke link Borak Kosong Confession untuk nyatakan opinion anda dan kami akan mention anda punya komen pada episod Borak Kosong yang seterusnya. Dan episod Borak Kosong kali ini dibawakan oleh Oryx, Your Smart Home Solution. Terima kasih kerana mendengar lagi sekali. Daripada kami, Assalamualaikum. Bye. Goodbye. Bye semua.